selembut sutra, kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lantera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Kau masih menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yazid, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga. Walau terpaksa mengorban nyawa, lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada berbayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayut buaya, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Segala puji bagi Allah SWT, penguasa dan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat Nabi junjungan mulia baginda Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarga baginda yang suci. Dengan usaha dan pengorbanan dakwahnya, dapatlah kita pada hari ini menikmati Islam, iman dan ihsan. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Noh bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tunku Sinor Malaysia, dan Profesor Dato' Dr. Bamiati binti Muhammad. Yang berbahagia Dato' Senior Wahab bin Suhaili, dan yang berbahagia Datin Badriah binti Ismail. Yang berbahagia Profesor Senior Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Haliwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Profesor Dr. Rogayah binti Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Penolong-penolong Naib Chancellor, pegawai-pegawai kanan universiti, dekan-dekan fakulti, pegawai-pegawai universiti, ceramah jemputan kita Saiful Fadil Tuan Syed Ahmad bin Syed Abdullah, Ahli Majlis Fatwa Majlis Agama Islam Negeri Johor, muslimin dan muslimat serta pelajar yang dikasihi sekalian. Lindungan dan hidayah Allah ilahi kita dambakan, seluas nikmat sepuas rahmat kita nikmati. Terlebih dahulu kita panjatkan jutaan rasa kesyukuran kehadap ilahi kerana dengan keizinan dan limpah rahmat serta kasih sayangnya dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita dapat bersama-sama hadir di dalam majlis nuzul Al-Quran, penyampaian semangat Ihya Ramadan dan pelancaran tabung Badriyah. Semoga majlis yang mulia dan berbahagia ini akan dapat meningkatkan amalan di bulan mulia dan diridai oleh Allah SWT. Bagi memberkati majlis pada petang yang berbahagia ini, saya bila kita mulakan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Syahril bin Abdul Muttalib. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أهلنا وسلم أهل بيتنا وسلم إخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Syahril bin Abdul Muttalib atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Membuka bicara pada petang ini, majlis menjemput dan mempersilakan Pengarah Pusat Islam Universiti Tun Hussein On Malaysia yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Dabilah Al-Idrus bagi menyampaikan ucapan aluan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein Malaysia, dan isteri yang berbahagia Profesor Datin Dr. Murati binti Muhammad, yang berbahagia Datuk Insyur Wahab bin Suhaili, dan isteri yang berbahagia Datin Badriah binti Ismail, yang berbahagia Profesor Dr. Rukayah binti Muhammad dan suami, Naib Chancellor Naib Chancellor Universiti Tun Hussein Malaysia, bahagian akademik dan antarabangsa, yang berbahagia Profesor Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein Malaysia, bahagian Al-Baja dan Al-Baja, Profesor Insyur Dr. Zainal Abidin bin Ahmad, Naib Chancellor Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan, Profesor Dr. Jalani bin Muhammad Yunus, Naib Chancellor Hubungan Industri dan Masyarakat, Pegawai Kanan Universiti, para pelajar tempatan antarabangsa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada majlis yang begitu indah dan bermakna ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun bagi menyelesaikan satu tugas yang besar sempena dengan program Nuzulul Quran, iaitu penyerahan sumbangan Ihya Ramadan dan pelancaran tabung Badriah peringkat Universiti tahun 2009. Sesungguhnya kehadiran tamu-tamu utama yang berbahagia Datuk Insyur Wahab bin Suhaili dan isteri, berbahagia Datuk Profesor Datuk Dr. Muhammad Dalimin, adalah merupakan satu petanda tentang hubungan yang akrab di antara kita sebagai organisasi pendidikan tinggi dan seorang tokoh usahawan yang terbilang di tanah air. Hubungan ini boleh bermakna kerana sumbangan yang akan kita lihat pada hari ini dengan jumlah yang begitu besar bertanda kepada
adanya perhatian dan sikap yang begitu mulia di kalangan warga negara Malaysia sesuai dengan apa yang telah dilancarkan oleh Abu Perdana Menteri sebagai masyarakat satu Malaysia pada hari ini. Sungguhnya sumbangan tersebut akan menjadi satu tanda bahawa universiti ini mendapat perhatian yang tinggi oleh seorang warga yang begitu perhatian dalam konteks menjamin dan memartabatkan pendidikan anak warga di tanah air. Kita berharap kehadiran yang bahagia Datuk Insyur Wahab bin Suhaili dan isteri akan memberikan semangat pada warga kerja universiti ini untuk bersungguh-sungguh menunaikan tanggungjawab, khususnya bagi para pelajar yang menerima sumbangan tersebut akan membuktikan kesungguhan mereka untuk mencapai tahap yang cemerlang. Yang berbahagia Datuk dan para hadirin sekalian, bagi pihak Pusat Islam khususnya dalam kawasan masjid adalah merasa suatu pencerapan yang besar terhadap kerjasama yang ada mesti bagi menyerahkan tanggungjawab urusan hal Islam di universiti ini, khususnya apabila kita pada hari ini telah bertemu lumus untuk sama-sama memastikan kerjaan majlis ini. Dan kerjaan ini tidak mungkin akan berlaku tanpa adanya kerjasama penuh daripada yang bahagia Datuk Naik Tan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, masjid ini begitu bertuah kerana perhatian yang tinggi yang baru yang diberikan oleh yang berbahagia Datuk Naik Tan. Kita merasa pada hari ini begitu nyaman dan damai berada dalam masjid kerana hawa dingin yang begitu enak sekali. Ini adalah kerana perhatian yang tinggi yang diberikan oleh Datuk Naik Tan. Kita mendapat maklumat yang terakhir bahawa Datuk mahukan masjid ini pasang dengan aircon dalam masa 2 minggu, maka terlaksanalah projek tersebut. Maka untuk rumah Datuk, kami para ahli Jumaat berairconlah pada hari pertama bulan Ramadan. Jadi itu satu petanda bahawa sifat perhatian pemimpin yang kita amat sayangi dan kita sanjung, supaya para jemaah mengiktirafnya dengan memandangkan lagi kehadiran dalam masjid ini. Pada setiap malam, untuk makluman Datuk dan hadirin sekalian, ramai di kalangan para pelajar yang datang ke sini untuk menjamu selera berbuka puasa. Untuk makluman yang membagi Datuk Insyur Wahab, sumbangan Datuk telah kami gunakan sepenuhnya untuk menjamu selera mereka untuk sebulan Datuk. Itu pun tidak cukup. Kerana kami mulai masak 250 orang, tambah 350, 450, 500 sekarang makan. Dan mereka makan, mereka sembahyang juga, makan-makan saja. Kita pastikan makan, mereka sembahyang lama-lama. Dan akhirnya mereka tadarus, mereka tarawih. Alhamdulillah, mana pada hari ini kita dapat tunjukkan bukti bahawa sumbangan tersebut telah kita artikan sepenuhnya dalam menyampaikan hasrat yang bagi Datuk. Seperti yang sedia maklum bahawa Pusat Islam ini dari semasa menerima tanggungjawab yang besar untuk menguruskan hal Islam dalam masjid ini. Dan insyaAllah dengan izin Allah SWT dalam masa setahun 2 kita akan mendapat komplek yang lebih tersergam indah dengan beberapa juta bentukan kerjaan. Jadi sebagai permulaan, pihak kami telah pun menyediakan beberapa program untuk persediaan awal. Apabila kita mendapat komplek yang besar, pegawai dan bersedia untuk menerima tanggungjawab yang lebih besar bagi mengisi tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh universiti. Tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan yang kita lihat nanti adalah sumbangan yang akan merupakan pertama kali dalam sejarah Pusat Islam ini menerima sumbangan begitu banyak untuk tujuan hijab Ramadan. Maka dengan itulah pihak masjid khasnya dan kuasa masjid ini telah merakamkan sisi terima kasih kepada bahagia Datuk Insyur Wahab bin Suhaili terhadap sumbangan yang itu besar sekali itu. Walaupun sumbangan tersebut dalam bentuk wang ringgit, tapi kami melihatnya lebih besar pada itu. Mudah-mudahan kami berdoa sumbangan Datuk itu akan diberikan Allah SWT ganjaran yang melimpah ruah hingga hari akhirat kemudian. Akhir sekali kami bergerak satu kuasa pemerintah majlis, mohon maaf sekali terdapat sebarang kekurangan atas kecacatan majlis ini. Mohon ampun atas perkara yang tidak dapat kami lakukan. Sekian sahaja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih atas ucapan yang telah diberikan itu tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tiada seri rasanya program ini tanpa ucapan daripada yang diraikan, yaitu yang berbahagia Datuk I.R. Wahab bin Suhaili, Pengarah Eksekutif Wahbahku. Majlis hari ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk untuk menyampaikan. Terima kasih saudara Dr. Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Mudarimi, Naib Chancellor Universiti Tunku Malaysia, serta Datin. Yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Amir Hasim bin Muhammad Qasim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Profesor Dr. Rugayah Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Bahagian Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Madia Said Muhammad Nabilah Al-Idrus, Pengarah Pusat Islam Universiti Tunku Malaysia. Yang saya muliakan Tuan Syed Ahmad bin Syed Abdullah, Ahli Majlis Fatwa Majlis Agama Islam di Johor, rekan-rekan profesor-profesor, pengajar kanan universiti, mahasiswa-mahasiswi, orang di kampus UTSM. Walaupun sedikit kita tengok ada ruang lagi, mungkin masih lagi letih. Bila dekat kita nak buka puasa, maka berdoa supaya mereka ramai lagi boleh bersama kita nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, saya memandatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan kesempatan, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama bersua muka sekali lagi. Dan pada hari baik, bulan baik ini, tentang bulan Ramadan ini yang penuh barakah, dan juga sebenarnya kita menyambut majlis Nurul Quran dan pelancaran tabung baterai. Mudah-mudahan kita semua mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua amal yang kita lakukan. Yang berbahagia Naib Chancellor, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak saya boleh panggil anak-anak sebab sebaya dengan anak saya. Sidang hadirin yang dimuliakan, kehadiran saya pada petang ini, pada bulan yang mulia ini, bukanlah untuk menceritakan hal tentang keluarga saya. Itu dah lepas dah. Bulan 9 hari bulan 8 hari bulan Ogos ya, yang lepas. Tapi adalah saya berdiri di hadapan tuan-tuan, anak-anak sekalian adalah untuk sama-sama meyakinkan bahawa tugas sebagai ibu bapa menjaga anak-anak dalam mendapatkan pelajaran dan pendidikan memang memerlukan satu pengorbanan yang besar. Saya sendiri memiliki 5 orang anak yang berada di ITT, baru seorang saja yang bekerja di Scotland. Di luar dan dalam negara, tanpa pendapatan yang cukup, memang amat sukar bagi para ibu bapa untuk menanggung pelajaran mereka yang semakin hari semakin meningkat. Cost of the study, the fees we have to pay to the university, the cost of living is
communication. Kita harus tahu, walaupun prestasi akademik anak-anak kita itu baik, peluang untuk ke pusat pengajian tinggi sekarang terbuka luas. Tapi kalau keuangan punca masalah, yang inilah yang akan merupakan halangan untuk anak-anak kita meneruskan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi lagi. Justru itu hasrat kemudian mereka bangsa dikenal. Lalu sebahagian daripada mereka terus memburu peluang pekerjaan startup dengan kelulusan yang ada. Bermakna bakal intelek kita yang ada, oleh kerana tak ada peluang, tak ada beasiswa dan sebagainya, maka mereka terpaksa menjadi kerani sebagai ada yang sebagai guru, ada yang sebagai bekerja sebagai polis dan sebagainya. Demi tanggungjawab agama dan sosial, inilah dengan rezeki yang ada pada kami pada hari ini, yang Allah kurniakan secebis daripada rezeki yang kami rasa telah terpanggil untuk menumpukan tabung bantuan yang kami namakan atas nama isteri saya lah, seperti mana yang telah sebelum ini banyak tabung-tabung yang dinamakan atas nama isteri. Jadi tak jadi masalah bagi saya, tak ada nama pun tak apa, kerana tujuan kita adalah ikhlas. Dan kita berharap semoga ianya dapat membantu pelajar-pelajar meneruskan pengajian di sini. Kami juga ingin berkongsi rezeki yang ada ini kepada anak-anak khasnya yang kurang mampu, yang akan dipilih oleh pihak universiti untuk memanfaatkan sebaik mungkin sumbangan daripada kami nanti. Justru itu, izinkanlah saya bagi pihak keluarga saya menyumbang sedikit bakti setunas kasih. Saya tahu apa yang kami mampu lakukan hari ini, insya-Allah akan membawa sebesar-besar rahmat untuk kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah diharapkan sumbangan kami mungkin menjadi jambatan paling penting yang dapat kami bina untuk anak-anak kita yang tidak berdaya, untuk saudara-saudari yang kurang mampu untuk meneruskan pelajaran. Dan mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, setidak-tidaknya bukan keseluruhannya, mungkin sedikit daripada beban itu dapat kita atasi, insya-Allah. Untuk anak-anak yang saya kasihi, anda semua adalah tonggak negara di masa akan datang. Hari ini tiada alasan untuk tidak boleh berjaya. Maknanya Kementerian Pengajian Tinggi, pihak universiti, pihak swasta maupun orang perseorangan telah memberi pertolongan, memberi bantuan untuk anak-anak pelajar di universiti supaya terus dapat berjaya. Marilah kita bangkit, tegakkanlah iman kita, teguhkan minda, kekentalan semangat. Mari kita sama-sama mengorak langkah ke hadapan. Jangan biar kita difitnah sebagai bangsa yang mundur dan backward. Ini banyak kalau kita belajar di luar negara, kita dengar bahawa orang Melayu ini minta maaf. Kalau saya semasa di Guildford, semasa di Glasgow, orang Melayu ada tanah, orang lain ada bukit. Datuk Muhammad Noh
Orang lain dia ada Tanjung, dekat Sabah, saya tak tahu dekat Sarawak, Sarawak ada kek. Itulah yang kita tak nak, kita ada tanah Melayu, orang Melayu, tapi kemajuan itu orang lain yang mendapat keuntungan daripada apa yang kerajaan kita hulukan pada hari ini. Kita tidak relakan generasi akan datang ketinggalan dalam arus persaingan global dan kian mendesak. Bangsa lain mengaut segala kemewahan, kita menadah tangan memohon simpati di bumi sendiri. Sekarang kerajaan sudah NEP, National Economic Policy. Now you have to be level with other races, meaning that we have to struggle. We have to be on our own. Dan juga marilah kita sama-sama sedar, bangkitlah dengan satu utisan baru bahawa I can do it, I can deliver, I can be successful, I can be helpful to my race, religion and my country. Matlamat kita mesti berada di mercu kejayaan. We have to be on the top. Kalau kita jatuh pun one or two step behind. In psychology, kita banyak belajar berkenaan macam mana how to beat our goal and our dream. Mari kita sama-sama mengubah nasib bangsa kita supaya kita boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa yang lain. Sebenarnya orang Melayu bijak. Mengapa saya kata orang Melayu bijak? Sebab everywhere kita jumpa orang Melayu, sama ada di South Africa, di Amerika, di California pun ada segolongan kampung orang Melayu. They still adapt to our adat and religion. Namun anak-anak yang saya kasihi semua, untuk berjaya tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan kita abaikan. Ibu bapa jangan kita lupakan. Kalau anak saya tidak SMS saya dalam 1 minggu dari luar negara mana-mana, saya akan rasa resah. Tak tahu what is happening. Doakanlah agar kesejahteraan mereka. Mudah-mudahan kedua mereka tidak akan lupa mendoakan kita. Ingatlah, keredaan Allah itu bersamanya adalah keredaan kedua ibu bapa kita. Begitu juga dengan pencarah kita, profesor kita, jasa mereka harus kita kenal. Dan kita tidak dapat membalaskan dengan uang dan ringgit, tetapi kita perlu membalaskan budi baik mereka dengan doa tiap-tiap lepas kita sembahyang supaya mendapat berkat dunia dan akhirat. Bagi anda yang menuntut di UTHM ini, disinilah permulaan kerja anda semua. Dan apabila sudah berjaya, saya berharap anak-anak ataupun adik-adik saya jangan lupakan daratan, jangan lupakan asal usul kita, jangan lupa kepada kampung halaman kita. Bantulah kedua ibu bapa yang semakin tua dan semakin ujung, dan berikanlah kepercayaan penuh kepada mereka, dan semoga insyaAllah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apabila kita sudah berjaya, mulakanlah bantuan kepada yang memerlukan pertolongan kita. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya setimpal dengan amal perbuatan kita, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang dikasihi, hari ini kita lancarkan tabung berteriak ini untuk anak-anak yang benar-benar memerlukan bantuan.
Dan juga saya telah dipahamkan bahawa satu jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengurus, mengendali dan seterusnya bertanggungjawab memikul amanah ini sebagai satu ibadah kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menyerahkan kepada kebijaksanaan pihak UTSN dan memberi kepercayaan penuh kepada kepimpinan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadlini dan pihak pengurusan yang dapat sama-sama mainkan peranan supaya ianya mencapai matlamat. We are going to the target group dan menghidupkan tabung ini kepada anak-anak sekalian berdasarkan kepada beberapa kriteria yang saya percaya adil, terus dan bersama, khususnya untuk membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan ini. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak universiti dan kesudian yang berbahagia Profesor Datuk Naib Chancellor kerana sudi bersama kita dan seterusnya melancarkan tahun bakterial ini. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sebenarnya tabung ini kita telah lama memendamkan rasa perasaan sejak beberapa tahun dahulu. Jadi belum sampai ke tahap yang begitu to explode. Only recently. Jadi kita telah bersetuju untuk memulakan tabung ini dengan menerima sebanyak RM100,000 pada tahun ini dan selama 5 tahun. Maknanya jika dipandangkan umur, dimurahkan rezeki, bukan bermakna setakat 5 tahun. Kita harap ia akan berterusan. Mudah-mudahan doa daripada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian dapat membantu kita memajukan lagi tabung ini. Dengan itu, selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyambut adik putri yang bakal menerima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia dari senior atas ucapan yang diberikan itu tadi. Semoga hasrat dan tujuan sumbangan yang diberikan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan mencapai matlamatnya. Meneruskan majlis lagi dengan seketikanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noh bin Dalimin, Naib Chancellor Institut Mesin On Malaysia, yang dikasihi untuk mencapaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Selamat menuju acara majlis. Kepada tetamu khas kita pada hari ini yang berbahagia Datuk Engineer Wahab bin Suhaili dan isteri Datin Badariah Ismail, Profesor Engineer Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor, Hadwar Pelajar dan Alumni, serta Profesor Dr. Rokayah binti Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, sahabat suami Profesor Nordin, penolong-penolong Naib Chancellor Profesor Engineer Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Profesor Dr. Jalani bin Yunus, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Said Muhammad Dawillah Al-Idrus, Pengarah Pusat Islam, Dekan-Dekan Khalifah Utama Universiti, rombongan daripada delegasi yang bahagia Datuk Engineer Wahab, yang saya kenal saudara Mario lah. Dan Mario ni kalau kita pergi Sarawak, kita jumpa dia dulu lah. Datuk Suhaili memanglah
dia terbang ke sana, terbang ke sini. Mario kena tunggu kami di sana. Jadi Mario memang sangat saya kenali lah. Terima kasih kerana dapat bersama kita di Universiti Tun Mesin On pada petang ini. Sebenarnya Datuk, pelajar-pelajar ni dia belum sampai ni. Dia pelajar UTHM ni dia tahan lapar. Jadi sekarang ni dia belum lapar lagi. Nanti kalau dah pukul 7 Datuk, saya sendiri pun Datuk tahu saya datang saya terbanyak penuh daripada hujung sini sampai hujung sana. Dia sebelah luar sana tak aircon pun tak apa, dia tunggu. Saya belum pernah lihat sebuah universiti di mana acara berbuka puasanya Masya Allah 500 pelajar dapat bersama kita. Apatah lagi pelajar-pelajar antarabangsa, my student from Libya, my student from Sudan, Somalia. I think Tuan Syed nak kasih besar sikit lah dia orang punya ada bahasa Sabah, dia kasih besar sikit dia orang punya juga. Sebab kadang-kadang kami tengok dia orang 4-5 kelas dia ready lah Tuan Syed. Dia orang pasal kelas kita tu kecil rupanya. Jadi saya satu hari Datuk buka puasa sini saya tengok salam begitu gembira sekali pelajar-pelajar ni. Alhamdulillah. Dan kita merasa bersyukur kepada Allah SWT kerana dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita dapat bersama-sama di masjid pertama di universiti ini, Universiti Tun Mesin On ini. Inilah dia masjid dia. Dan saya menunggu Yang Muhammad Mahir Datuk tunggu Datin ini. Saya punya imam-imam ni yang minta aircon ni dah lama. Pelajar minta aircon, pensyarah minta aircon, tapi semua ni saya jarang nampak dia kat masjid. Tapi bila imam yang hari-hari kat masjid sebut dengan saya kata on lah. Kalau imam dah sebut tu, itu betul lah. Kalau yang jamaah yang tak pasti tu, saya kata aircon lah. Saya tunggu seorang datang, seorang datang. Satu hari saya sembahyang di sini, imam tu pusing, dia cakap saya, kalau kita aircon masjid ni bagus Datuk. Di negeri Selangor, Datuk Wahab dia parti keadilan rakyat dia perintah. Jadi kerajaan Barisan Nasional dah buat semua surau masjid, semua dah buat cantik. Yang dia belum buat satu je aircon. Jadi bila dia dapat perintah Selangor, kampung saya di Sungai Ramah Dalam pun pasang aircon. Jadi saya kata janganlah tunggu keadaan tersebut berlaku di Johor ni, insya-Allah tak berlaku. Jadi kita pasang aircon dululah. Jadi bila orang keluar masjid, orang dah lupa berapa susahnya kerajaan Selangor yang dulu tu membina masjid. Tapi orang semua keluar masjid cerita pasal aircon. Itu. Jadi saya kata ini tak boleh berlaku di Universiti Tun Mesin On, insya-Allah. Itu yang. Dan terima kasihlah juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bersama kita di universiti ini pada hari ini kerana meninggalkan keluarga yang jauh. Profesor Nordin keluarga di Johor Bahru, dia bersama kita hari ini. Datuk sendiri daripada Sarawak dan rakan-rakan lain juga yang datang daripada luar daerah untuk hari ini. Untuk saya, sebab rumah saya di depan ni, jadi saya masih berada di daerah kampung saya lah di universiti. Jadi kita balik kepada apa yang kita hasratkan pada hari ini, iaitu satu program Nuzul Quran 2009 dan penyerahan sumbangan khas Ihya Ramadan dari rakan saya yang juga merupakan rakan kerjasama universiti. Dan tadi Tuan Syed dah bilang, Tuan Syed tak tahu, Tuan Syed tu sebelah kanan Datuk Wahab ni pun satu kelas. Belakang Datuk Wahab, Profesor Madya Dr. Kamarudin yang misal tebal tu satu bilik. Datuk Wahab nak kahwin pun dia tanya Dr. Kamarudin. Profesor Madya Kamarudin dia tanya. Jadi begitu sebenarnya ya, Mahir Datuk Wahab Suhaili ni, UTHM ni dah memang tempat dia, dah rakan-rakan semua dia. Bila dia lepas konvo, seorang-seorang saya tanya, semua mengaku, ini Datuk kawan satu bilik saya. Yang sini saya jumpa kawan saya kat UK. Yang ini dia beritahu saya kawan kat UTM dulu. Jadi yang ini cerita bila cuti universiti, Datuk tak ada tambang nak balik Sarawak.
Menumpang kat rumah dia dulu, dia kata, Masya Allah. Jadi begitu perjuangan, rupanya Datuk sebenarnya Datuk dan Universiti Tun Muslimin ini sudah ditentukan Allah SWT kita bersama pada kali ini. Dan saya sebagai warga baru di universiti ini begitu bersyukur kerana benda ini telah diaturkan supaya berlaku demikian. Dan pada hari ini kita akan melancarkan tabung badariah yang telah disebutkan tadi. Dan saya amat bersyukur kerana majlis petang ini dilihat memberikan makna yang amat besar untuk kita di universiti ini, dan diharapkan juga memberi makna yang sedemikian rupa pada gaham bahagia Datuk Engineer Wahab serta Datin Badariah Ismail dan keluarga, serta tidak ketinggalan pada semua warga kerja Wahab Group yang dimiliki oleh bahagia Datuk dan juga Datin. Kita tahu negeri Johor Darul Takzim dan negeri Sarawak bukanlah jauh, apatah lagi untuk Datuk Wahab sendiri. Kerana Datuk memanglah kita dah nampak rumah dia dulu waktu Kompo 9 di bulan 8 tu, yang ditayang kat skrin, kita dah nampak rumah dia dulu. Tapi kita tahu Datin juga daripada Muar Johor. Jadi ini juga satu yang istimewa untuk kita di Universiti Tun Muslimin ini. Dan Datuk nampaknya tu, kalau kita nak buka cawangan kampus lah, biasa yang pertama kita buka Sarawak lah, faham ya? Kita kalau nak buka cawangan kampus lah, rasanya kita buka Sarawak. Biar jauh sikit, kalau buka dekat-dekat Keluang semua tu dekat sikit. Di Sarawak jauh sikit. Datuk Suhaili buat Datuk Wahab tolong carikan tempat lah untuk kita buka kampus cawangan di sana. Tak ada duit, nanti kita jumpa Timbalan Perdana Menteri bagaimana peruntukan yang boleh dapat kita peroleh untuk buka cawangan di Sarawak. Dan juga warga universiti, pada hari ini saya dimaklumkan alumni kita berjumlah melebihi 13,000. Profesor Engineer Amir Hashim, dia jaga alumni, dan dia beritahu jumlah alumni universiti ini yang di luar lebih ramai daripada pelajar yang ada di universiti. Dan walaupun Datuk Wahab Suhaili adalah terima ijazah kehormat, tapi dalam status alumni universiti, Datuk juga lah alumni universiti ini. Dan Datuk kalau apa masalah, tanya Prof Amir. Kalau dia cuti di Australia, Datuk tanya yang belakang sikit tu, Dr. Hisham bin Hashim. Hisham, cuba angkat tangan Datuk dengan senang. Datuk Hisham bin Hashim, Dr. Hisham bin Hashim adalah pengarah CARE, Center for Alumni Relation and Development. Itu dia punya alumni advancement, itu tugas dia. Dan dia banyak kali turun ke Sarawak untuk berjumpa dengan alumni kita di sana, terutama ke Poliku dan juga Polimu. Polimuka ya, Politeknik Muka, dan Poliku, Politeknik Kuching. Yang bagi Datuk, Polimu tu daripada 100 orang pensyarah, 75 lulusan Universiti Tun Muslimin. Jadi kita memang dan di Poliku, Politeknik Kuching, saya ingat hampir separuh pula pensyarah ni lulusan dari universiti ini. Jadi dalam senyap-senyap Datuk memang kita banyak, dan saya percaya bila CARE nanti tubuhkan alumni cawangan Sarawak, jangan lupa jemput Datuk. Kalau saya nak tengok Presiden Alumni Sarawak, Datuk. Kalau tidak, Hashim, kau jangan jumpa aku. Alumni kita ada, kena wadah-wadah jaga. Itu permintaan yang Chancellor di bulan Ramadan inilah. Kita juga Datuk sedang membina sebuah kampus yang besar. Kampus ini berharga setengah bilion. Pagi tadi saya round kawasan sini di belakang, dan hampir semua fakulti yang ada di universiti ini telah sedang dalam pembinaan. Fakulti yang siap pertama, saya tengok macam Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia. Bangunannya senang, tak payah macam bangunan sivil yang besar macam kapal laut di sebelah sana tu. Itu saya tengok akan siap pada akhir 2010. Tapi Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia, tadi saya pergi jumpa kontraktor, saya kata saya nak tengok dia orang boleh pindah
Jun 2010. Fakulti Teknologi Maklumat. Dan Fakulti Pengurusan Teknologi FPT sudah filing. Prof Zainal kalau saya salah. Dan Prof Zainal punya fakulti PM Ayub Electrical pun sudah filing, tapi belum award. Saya pun tak tahu macam mana orang boleh buat kerja di 9 Jun itu belum award dia dah filing. Jadi saya pun tak tahu. Kalau besok kita buat putusan buat tempat lain, tak tahu apa nak jadi. Tapi itulah yang berlaku Datuk. Dan masjid berharga berapa Prof Zainal harga masjid baru kita? 26 juta. Akan di sana pada saat ini sudah siap 48%. Saya tak tahu maksud 48 tu, saya tengok macam belum apa-apa naik tu. Datuk engineer civil tu, saya tengok macam belum naik. Tapi dia kata 48%, saya kena sign bayar. Itu saya tak tahulah. Dia kata di Batu Pahat ni kalau buat apa-apa belum nampak pun dah dekat 30% tu. Duit yang masuk dalam tanah tu lebih banyak. Dia punya filing dan segala macam. Jadi masjid kita akan naik di sebelah sana. Dan kita sudah minta lah supaya Profesor Syed, Profesor Madya Dr. Syed Dawilah dan saya sendiri serta pentadbiran universiti akan menggenap Tuanku Chancellor untuk beberapa perkara termasuk penentuan warna jenis karpet yang akan digunakan dan beberapa kemasan yang lain. Dan juga bangunan perpustakaan di mana pejabat naik Chancellor yang baru juga sudah akan siap. Dan saya percaya masalah yang paling besar yang akan kita hadapi ialah perumahan pelajar. Jadi ini para pelajar yang ada di sini, sama ada yang dah sampai atau belum sampai. Perumahan pelajar nampaknya kita tak dapat duit. Jadi kita baru dapat rumah untuk 2,000 pelajar. Kita masih perlukan rumah untuk 7,000 pelajar untuk jadikan sekitar 9,000 ke 10,000. Jadi ini Profesor Amir belum dapat duit untuk asrama. Kita dah mencadangkan mod-mod yang baru pada kerajaan, termasuk juga buat dulu bayar kemudian, buat dulu sewa dulu dah habis, sewa beli dan sebagainya. Kita cadangkan pada pihak kerajaan dan kita harap kerajaan akan memberi jawapan dengan segera. Kerana perumahan pelajar di Parit Raja ini memang adalah satu yang sangat sukar kita hadapi. Apatah lagi kawasan ini bukan satu kawasan yang ada projek perumahan yang besar. Dengan bantuan dan kerjasama yang diberikan, kita sangat berterima kasih kepada Datuk, khususnya kepada tabung yang dihulurkan. Dan saya yakin dengan tabung ini kita dapat membantu sebanyak mungkin pelajar di universiti ini untuk meneruskan pengajian seperti yang Datuk sebutkan tadi, iaitu amount yang perlu kita sediakan bagi membolehkan mereka meneruskan pengajian di universiti. Datuk-datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, yang ini saya kena baca lah. Pada tahun 2008, sumbangan untuk Ihya Ramadan ialah sebanyak RM14,000. Perbelanjaan berbuka puasa RM21,875. Jadi nampaknya buka puasa kita ni subsidi kerajaan kan. Jadi student-student ni kena sokong kerajaan lah. Pasal kerajaan subsidi buka puasa ni. Pasal sumbangan RM14,000, buka puasa RM21,000. Bubur lambuk RM4,400. Buat juga ni. Start betul kan ni? RM4,400 bubur lambuk. Sikit dah. Belanja keseluruhan RM26,000. Sumbangan RM14,000. Ini tak boleh lah. Tahun depan semua profesor, satu profesor RM1,000. Jadi kita ada berapa profesor? 18,000 Amir. Prof Amir dia lebih 2,000. Pada tahun 2009, jangkaan, Masya Allah, kita baru tukar pengarah pusat Islam. Pengarah pusat Islam itu dah jadi timbalan dekan. Pengarah pusat Islam yang baru, jangkaan Ihya Ramadan RM50,000. Ini pasal masjid ekonomi. Dulu jangkaan
Dulu perbelanjaan 26,000, kita jangka tahun ni 50,000. Perbelanjaan berbuka puasa 400 orang pelajar sehari, 31,000 sebulan. Wah. Bubur lambu 5,000. Belanja keseluruhan 46,000. Wah, ini 26,000 naik jadi 46,000. Wah, Tuan Syed Dawilah ni, dia orang Batu Pahat Johor ni memang Tuan Syed tak apa. Yang penting ramai orang datang buka puasa. Duit Tuan Syed kita boleh cari. Tuan Syed jangan risau, kita cari duit ni. Yang penting pelajar dapat buka puasa bersama, insyaAllah. Perbelanjaan dijangka berlaku peningkatan 76% ni adalah kerana berlaku penambahan pelajar yang berbuka puasa. Nah, berarti Rohani tahun lepas apa ada pelajar tak berbuka atau pelajar tak puasa? Jadi saya tak tahu adakah ini sebabkan dia dengar apa ni tahun Rohani TNC kali ni dulu 250, sekarang 400 Rohani. Dan saya dimaklumkan buka puasa sekarang dah 500. Begitu dia. Jadi ini dan harga makanan telah naik daripada RM3.50 seorang pada RM8 seorang. Bagus satu, alhamdulillah. Dan ini saya mewakili seluruh warga universiti ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian dan keikhlasan yang bahagia Datuk Engineer Wahab menyumbang sejumlah RM35,000 untuk program Ihya Ramadan untuk kali ini, dan insyaAllah saya pasti kita akan manfaatkan sepenuhnya sumbangan yang diberikan ini khusus untuk bulan Ramadan. Jadi tadi Profesor Madya Syed Dawilah tadi kata yang lain semua Tuan Syed yang tambahan. Tuan Syed tambahan, okey. Ini Tuan Syed ahli terus, janganlah buat Tuan Syed boleh handle itu kan. Di samping itu, bagi pihak universiti sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk Engineer Wahab dan keluarga kerana kali surut serta saya ajukan kepada isteri iaitu Yang Bahagia Datin Badaria Ismail kerana telah bermurah hati untuk menyumbang sebanyak RM100,000 untuk tabung pelajar yang dikenali tabung Badaria untuk tahun pertama, dan seperti yang Datuk Wahab sebutkan tadi, dan untuk tahun-tahun berikutnya pada saat ini disebutkan untuk 5 tahun mendatang. InsyaAllah saya ucapkan syabas dan tahniah diucapkan dari seluruh ahli keluarga dan juga kumpulan Wahaba Group, dan kita mendoakan kesejahteraan dan juga kemakmuran serta kejayaan dalam apa juru usaha yang dilakukan oleh Yang Bahagia Datuk dan juga syarikat dan juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Syabas dan tahniah diucapkan pada seluruh ahli jawatan kuasa dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak langsung atas usaha yang dilakukan bagi mendayakan majlis ini. Semoga segala sumbangan dan hikmat bakti yang diberikan akan dapat mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Saya percaya kesudian Datuk dan Datin menyumbangkan sebahagian daripada adalah merupakan sebahagian dari komitmen beliau sekeluarga kepada masyarakat kampus khusus di Universiti Tunku Sdn. Saya juga dimaklumkan bahawa Yang Bahagia Datuk lawatan Tuanku Chancellor ke negeri Sarawak Bumi Kenyalang baru-baru ini juga mendapat sambutan yang sangat baik. Saya mendapat cerita daripada rakan saya, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak yang telah melakukan lawatan Tuanku Chancellor ke Sarawak, ke Unimas baru-baru ini kepada Datuk Patinggi Taib Mahmud. Dan saya dimaklumkan Datuk Ketua Menteri Sarawak begitu gembira dengan laporan mengenai aktiviti itu. Tetapi bagi pihak seluruh warga universiti, sebenarnya kita kena ucapkan terima kasih kepada Datuk Wahab kerana aktiviti pada hari tersebut pasukan kita daripada Universiti Tunku Sdn Malaysia telah mendapat banyak kerjasama, bantuan. Nak dapat hotel pun kita kena tanya Wahab Group sebab semua hotel dah penuh.
Semua raja-raja dah booking hotel sana hotel sini. Akhirnya saya pun kena minta Wahbah Group bantu untuk dapatkan satu bilik hotel di Bandar Kuching. Jadi saya tahu bahawa aktiviti tersebut juga telah berjaya kerana mendapat bantuan dan kerjasama daripada pasukan dan pegawai-pegawai di bawah pentadbiran Yang Berhormat Datuk sendiri. Yang Berhormat Datuk dan Datin serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, secara peribadi dan juga selaku Naib Chancellor Universiti ini serta turut mewakili seluruh warga Universiti Tun Muslimin Malaysia, amat berterima kasih di atas apa yang diberikan kepada kami. Kami semua mendoakan Yang Berhormat Datuk dan Datin, seluruh keluarga dan seluruh kaki tangan daripada syarikat Datuk dan juga keluarga di kampung, di Sarawak dan juga di negeri Johor dalam naungan kerahmatannya, apatah lagi di bawah naungan payung Ramadan Al-Mubarak. Pada anggota-anggota keluarga Yang Berhormat Datuk dan Datin yang telah tiada lagi, rasanya apa yang adalah dengan kita membacakan sedekah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk dan Datin yang banyak membantu dan seluruh ahli jawatan kuasa serta semua yang terlibat, termasuk juga Jabatan Dewan Pelajar, Pusat Islam Universiti, dekan-dekan dan pegawai utama universiti yang bersama kita pada petang ini. Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama mempertekadkan kekuatan keimanan, persaudaraan dan kelengkapan supaya kita akan cemerlang, gemilang dan terbilang dan akhirnya mendapat keredaan Allah SWT hidup di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas ucapan yang telah diberikan itu tadi. Semoga intipatinya menjadi pemakin kepada kecemerlangan program kerohanian dan pembangunan sasiah di Universiti Tun Muslimin Malaysia, khususnya serta masyarakat setempat amnya. Sebagai melengkapkan program pada petang ini, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Senior Wahab bin Suhaili bagi menyampaikan replika cek bagi semangat Dia Ramadan berjumlah RM35,000 kepada Yang Berbahagia Profesor Senior Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan dan Chancellor Dewan Pelajar dan Alumni UPSM, diiringi oleh Profesor Madya Dr. Said Muhammad Dawila, Adli Terus Pengarah Pusat Islam. Balik Datuk. Okey. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasa rendah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyumbang sebanyak RM35,000 ke tabung Ramadan Masjid Jami' dan Masjid Tun Muslimin Malaysia bagi kegunaan program Ramadan tahun 1422 dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijemput dan dipersilakan Yang Berbahagia Datin Badriah Binti Ismail bagi menyempurnakan penyerahan replika cek bagi semangat kebajikan pelajar sebanyak RM100,000 atas nama tabung Badriah kepada Yang Berbahagia Profesor Senior Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan dan Chancellor Dewan Pelajar dan Alumni UPSM. Seterusnya menyampaikan sebahagian bantuan kebajikan pelajar kepada pelajar yang tersenarai. Dipersilakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasa rendah diri dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyumbang sebanyak RM100,000 dan melancarkan tabung baterai University Profit Foundation bagi kegunaan kebajikan pelajar yang diamanahkan serta diurus takdir oleh UKHM pada tahun 1430 Hijriah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dijemput dan dipersilakan saudara penerima tuan yang akan menerima wang tunai sebanyak RM300 yang dimulakan dengan saudara Muhammad Sufi bin Ali. Saudara Muhammad Sufyan bin Ali. Saudara Muhammad Ramzi bin Ibrahim. Saudara Muhammad Dimian bin Siniar. Saudara Ahmad Syamsuddin bin Kamarul Zaman. Sutra kau miliki iman yang teguh, kau nyalakan obor agama diri ubah lentera, dibelenggu darinya bertemu dengan Saudara Muhammad Hafiz bin Abdullah. Jasamu ini Tuhan tetapi hatimu ini Tuhan. Kau menjadi saksi ketabahan penuh kasih. Saudara Suhaimi bin Suhaimi. Suami dan anak diberi menghadap mentari, suruh memilih iman atau kekufuran, sama jadi yang atau Saudara Nisbatan Anwar bin Yani. Saudari Khairul Nu'ain binti Uthman. Saudari Nur Syawal binti Syahidah binti Muhammad Ghazali. Saudari Nur Akrim binti Muhammad Rosli. Saudari Fayun binti Yaakob. Saudari Aina Ardani. Saudari Nur Azmira binti Mustafa. Saudari Nikmatura binti Yaakob. Saudari Nurila binti Maidun. Dan saudari Siti Yasmi binti Muhammad Rashid. Majlis Berbesar silakan yang berlanjut Profesor yang senior Al-Hakim bin Muhammad Kasim Badan yang Sahai Wabadah dan Al-Fai PSN untuk menyampaikan terima kasih kami kepada yang berbahagia dan berbahagia senior Muhammad bin Suhaili dan yang berbahagia dan Badriah binti Ismail.
Saya pilih. Kalau saya pilih. Kisah para Nabi itu terdapat bagi orang beragama. Silakan yang berbahagia dan berbahagia binti Ismail untuk berhenti dan berjalan. Ini tidak ada mana yang emas, mana yang perak ni. Oh, ini dia boleh belajar kan? Mana? Ini dah quiz, saya tengok macam semua fluid, black water. Black water tu kalau black water tu di sini air hitam lah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil 'aliyyil 'azim. القائل في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yang hormati saudara pengajar majlis yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Noh bin Dalimin, MTSDA Universiti Tun Hussein on Malaysia, yang bahagia Datuk Engineer Wahab bin Suhaili dan yang dihormati Datin Pengarah Eksekutif Wahab Al-Faruq, yang bahagia Profesor Dr. Ruqayyah binti Muhammad Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa, yang bahagia Profesor Engineer Dr. Amir Hashim bin Ahmad Kasim Timbalan Chancellor Hayawat Praja dan Alumik, Profesor Engineer Dr. Zainal Abidin bin Ahmad, penolong Naib Chancellor Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan, Profesor Dr. Jalani bin Yunus, penolong Naib Chancellor Pembangunan Inovasi dan Masyarakat, Profesor Media Dr. Syed Muhammad Dawilah bin Allah Al-Idrus, Pengarah Islam Dr. Syam, Muhammad Syahril Abdul Muttalib bin Al-Hafiz Imam Masjid Dr. Syam, pegawai kanan mesti, khususnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Baiklah, sama-sama kita memanjatkan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita sama-sama berada dalam majlis 3 dalam 1, yaitu Ihya Ramadan, Nuzul Quran dan pelancaran Tabunatil Badriyah. Maka saya mengambil kesempatan untuk terima kasih kepada pihak majlis ini yang telah menjemput saya menyampaikan tazkirah secara ringkas. Biasa tazkirah ini memanglah ringkas dan 10 minit saja. Tapi oleh kerana kata orang menyampaikan, menyempurnakan hajat sehingga hampir-hampir nak berbuka puasa, insyaAllah kita akan teruskan. Dan sebenarnya dengan majlis yang sangat besar ini pada petang ini, yaitu 3 dalam 1, satu majlis yang saya rasa inilah dua kali kita mengadakan dalam macam ini, menandakan bahawa meraihkan Ramadan ini satu perkara yang sangat penting bagi kita. Kebiasaannya masyarakat Islam mengenali Nuzul Quran ini ialah 17 Ramadan, maknanya 2 hari lagi insyaAllah kita bertemu. Tetapi tidak penting di segi tarikhnya. Yang penting meraihkan Nuzul Quran,
meraihkan Ihya Ramadan, meraihkan pembentukan tamu seperti dengan Ramadan ini, suatu perkara yang sangat bersejarah. Maka wajarlah kita sama-sama menghormati akan dia. Al-Quran sudah barang pasti rata-rata umat Islam mengenali akan dia, diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa usia baginda 41 tahun dan berada di dalam Gua Hira di Makkah Mukarramah. Tempoh penurunan Al-Quran 22 tahun, 2 bulan dan 20 hari, atau setengah riwayat mengatakan 23 tahun. Turunnya secara beransur-ansur ayat demi ayat. Dalam bulan Ramadan Mubarak ini, bukan hanya Al-Quran saja diturunkan, malah kitab-kitab Allah yang lain juga. Bagaimana yang tekan dalam tafsir Qurtubi, diturunkan dalam bulan Ramadan. Yang mana kitab At-Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Kitab Az-Zabur diturunkan pada 12 Ramadan. Kitab Al-Injil pada 18 Ramadan. Saya kira ini suatu perkara yang sangat penting bagi kita mengenai sejarah, di mana Ramadan ini bukan cara-cara bulan yang dipastikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab bulan Allah. Apa maknanya bulan Allah itu? Ialah Allah memberikan peluang sebanyak-banyaknya keampunan bagi mereka yang mengucap istighfar banyak pada Ramadan, sehingga dinamakan oleh ulama ada istighfar Rajab. Dan di samping itu, untuk memuliakan bulan Allah juga bulan Rajab, berlakulah 2 peristiwa besar, Isra dan Mi'raj, yang kemudian berkemuncak dengan penganugerahan semayang 5 waktu. Itulah bulan Rajab, bulan Rajab bulan Allah. Dan bulan Sya'ban bulan aku, kata Rasulullah SAW, menunjukkan dalam bulan Sya'ban besar artinya, kerana ia juga berlaku peristiwa memindahkan ataupun memalingkan arah kiblat daripada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis ke Baitullah Haram, Makkah Mukarramah. Dan juga berlakunya mukjizat terbelahnya bulan satu sebelahnya turun berada di Bukit Safa dan sebelah lagi berada di Bukit Marwah pada malam 14 Sya'ban, membuktikan bahawa kebenarannya dakwaan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan pula, kata Rasulullah, Ramadan syahr ummati. Bulan Ramadan bulan umat aku. Masya Allah, diberikan kemuliaan Ramadan dan diperoleh oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain, di mana gandaan pahalanya sahaja, seperti mana yang dinyatakan dalam banyak kitab, gandaan satu fardu dikerjakan dalam Ramadan menyertai dengan 70 fardu di bulan-bulan lain. Itu dikandingkan. Jadi kalau sekiranya beramal kebanyakan pun demikian juga. Kalau 100,000, alhamdulillah, ini bukan kita nak giring-giringkan sangat, tetapi gandingan mungkin lebih. Itu hak Allah Ta'ala. Banyaknya angka ini menunjukkan banyaknya yang tak terhingga yang Allah Ta'ala berikan kepada mana-mana orang yang melakukan amal kebajikan di dalam bulan Ramadan. Apatah lagi pula diiringi dengan bulan Ramadan ini dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kelebihannya satu malamnya lebih baik daripada 1000 malam. 1000 malam jangkaannya berapa puluh tahun? Ada yang pernah mengira kata lebih 70 tahun. Nak beramal 70 tahun, Allah Akbar. Barangkali agak satu perkara yang kurang diterima oleh akal kita. 70 tahun beramal ibadah. Jadi tak payah 70 tahun, tunggu saja dah Lailatul Qadar turun. Bila dah turun, wallahu alam. Kan Rasulullah SAW pun tak memastikan sebenarnya. Cuma dia kata purata ambil adalah 10 malam yang terakhir.
Tak payah nak tunggu 21, 23, 25, 27, 29. Kadang-kadang kita 27, ya sudah 26. Dah, tepat pula. Kadang-kadang dia 23, kita kata 21, 22. Jangan kalau 22 Rasulullah katakan, purata senang, ambil 10 malam. Ada setengah pegawai-pegawai yang kerja, ambil cuti 10 hari. Kerana nak memastikan dia dapat beramal ibadah pada Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan begitulah seterusnya. Lepas itu turun pula Al-Quran bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi menunjukkan bahawa ini membuktikan kelebihan dan kemudahan keberkatan dalam Ramadan yang tak ada siapa pun dapat menyangkalnya. Puasa Ramadan, umat-umat dahulu pun berpuasa. Tetapi umat Yahudi bila puasa kena musim panas, ditukar ini bersejuk. Tak tahan musim panas berpuasa. Itu PL Yahudi lah. Memang dia sentiasa begitu keadaan sampai sekarang. Penipuan itu masih lagi berjalan. Jadi Al-Quran sudah barang pasti ia menunjukkan bahawa satu hidayah Allah. Barang siapa yang dapat membaca Al-Quran, alangkah bertuah. Apatah lagi pula menghafaz Al-Quran. Masya Allah, orang-orang yang hafaz Quran, kita bernasib baik dapat imam kita hafazul Quran. Imam hafaz Quran. Bukan senang nak cari imam hafaz Quran. Jadi kita menunjukkan bahawa pentingnya Al-Quran ini tadi dibaca. Dan ada juga orang yang bukan Islam membaca, tetapi terjemahan itu saja. Pun ada kesannya orang-orang yang bukan Islam membaca terjemahan Al-Quran, lama kelamaan mereka ini percaya kepada ajaran Al-Quran. Lama kelamaan mereka itu memeluk agama Islam pula. Yang mana puluhan tahun yang silam menentang Islam, tapi akhirnya dengan sebab membaca kandungan-kandungan Quran daripada terjemahan-terjemahan bahasa Inggeris atau sebagainya, ia pula menerima Islam sebagai agama merah. Dan kita pastikan dalam sejarah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum dia masuk Islam, apa yang menjadi puncanya? Karena tentu semua orang tahu, dia mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh adiknya Hafsah. Terlalu khusyuk. Dia belum Islam lagi. Terlalu sedap mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Hafsah. Ini menunjukkan bahawa hingga terbukanya pintu hati Sayyidina Umar bin Khattab untuk menerima Islam. Walaupun sebelum itu dia orang yang menentang agama Islam dengan sekeras-kerasnya, tetapi akhirnya lembut hati itu dan dapat menerima akan Al-Quran sebagai panduan hidup dan sebagainya. Dia menjadi seorang Islam yang sungguh tegas, khalifah yang sangat-sangat adil pada ketika itu. Inilah dia antaranya kesan-kesan yang didapati dengan Al-Quran. Sebab itu orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam dahulu, walaupun sekarang ada, mereka itu pelik dan ajaib kenapa orang Islam ini kuat sangat dengan Al-Quran. Suka sangat berpegang dengan Al-Quran, teguh. Sehingga mereka itu cari dan berusaha bagaimana nak membuat sedikit kekeliruan. Dipindah ni ayat. Satu kalimah Al-Quran dipindah oleh golongan-golongan Yahudi tahun 60-an tahun. Apa yang dipindahnya? Dalam ayat 85 surah Ali Imran, ada ayat yang berbunyi, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Indahnya ghairah, ghair yara. 3 huruf, 1 perkataan. Dipindahnya dibuang ghairah. Bila buang ghairah bermakna وَمَنْ يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا. Barang siapa yang menjadikan Islam itu agama. Asalnya barang siapa yang menjadikan lain daripada Islam itu agama, Allah tak terima. Tapi dipindahnya ghairah, buang ghairah menjadi barang siapa yang menjadikan Islam itu agama, Allah tak terima. Ini dia masalah. Tetapi oleh kerana kepintaran pihak pengurusan pertukaran Jamiah Azhar, Universiti Azhar yang mengantar utusan-utusannya ke Afrika, berjumpa naskah Quran yang dicetak oleh Yahudi dengan cetakan yang baik, didapati bahawa perkataan ghairah pada ayat 85 Ali Imran itu sudah tiada.
langsung diarahkan semua sekali di semua negara Afrika yang disebarkan Al-Quran tersebut dipulang, dikumpul balik supaya mengelakkan kekeliruan. Ini dia usaha-usaha orang-orang Yahudi pada ketika itu, namun mereka tidak berjaya dan akhirnya kita dapat tahu bahawa perkara macam ini perlu tiap-tiap orang-orang Islam mengetahui akan ayat-ayat Al-Quran, mengetahui akan membaca Al-Quran supaya dapat mengetahui di mana salah silap kalau sekiranya berlaku. Inilah dia di antara untuk mengelakkan berlakunya perkara seumpama ini. Maka kita perlu ada usaha memahirkan bacaan Al-Quran. Dan kita harap bahawa usaha ini akan terus dijadikan suatu amalan berpanjangan. Sebab itu kerajaan negeri Johor mengambil keputusan 10 tahun yang silam menjadikan program memudayakan Al-Quran itu sebagai suatu program yang wajib bagi semua kekitangan dan pegawai-pegawai kerajaan Johor. Tiap-tiap minggu membaca Al-Quran sekurang-kurangnya sebelum menjalankan kerja-kerja tugas-tugas harian di sebelah pagi atau setengah pejabat melainkan tiap-tiap hari dalam jangka masa 10 minit ataupun setengah jam baca Quran. Alhamdulillah, kesannya sangat baik. Dan maka sebab itu dipastikan bahawa kalau boleh difikirkan bersama bagaimana kita macam ini dapat menubuhkan satu unit akademik Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan ia tidak menjadi kesedaran kerana pakar-pakar Quran ramai di sini dan boleh untuk menjadikan satu juga matlamat bagi kita memberikan suatu peluang kepada anak-anak kita, siswa-siswa dan juga pelajar-pelajar kita di samping untuk memahami dan memahirkan dirinya sebagai seorang yang academician ataupun seorang intelektual tapi mahir dengan Al-Quran supaya dapat kita memberikan peluang kalau ia berjaya dalam bahagian bidang perubatan, doktor umpamanya, doktor yang hafiz Quran, engineer hafiz Quran, arkitek yang hafiz Quran. Masya-Allah, banyak faedah-faedah yang kita peroleh. Maka sebab itu baca Quran ini suatu nikmat yang paling lazat di dunia. Kita sendiri kalau orang yang dapat membaca dengan baik, insya-Allah berasa dalam jiwa kita lain dengan bacaan-bacaan yang baik. Kalau dipastikan pada beras baik itulah kata seorang alim yang sufi yang bernama Abil Abbas Al-Bursi dalam kitab Sabil Salikin menekankan inna ahwal al-'abdi arba'atun la khamisa laha wa in kunta al-ni'matu wal-baliyatu wat-ta'atu wal-ma'siyah. فإن كنت في النعمة فمقتضى الحق منك الشكر وإن كنت في البرية فمقتضى الحق منك الصبر وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك يعني منك أي الشهود المنة منك عليك وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك yani wujud istighfar. Ada 4 perkara. 4 hal yang akan dilalui oleh setiap orang bagi mendapatkan 4 hal yang lain. Pertama kata dia ialah keadaan nikmat. Yang kedua ialah pujian. Yang ketiga ialah ketaatan. Yang keempat ialah maksiat. 4 perkara ini pasti dilalui. Sesiapa juga nikmat. Barang pasti kita mendapat nikmat daripada awal janin yang berada dalam perut ibunya. Sudah Allah Ta'ala kurniakan nikmat perkara yang paling baik sampailah dia lahir, sampai dan dewasa, sampai sehingga akhir hayat sentiasa nikmat Allah. Maka sudah barang pasti nak mengenalkan nikmat Allah ini perkara-perkara yang baik. Dan nikmat Allah ini memanglah kita katakan tak dikira, tak terkira. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika dihitungkan nikmat Allah memang tak terhitung. Kita bernafas yang malam, Injilnya kita alhamdulillah wah dapat memberikan nikmat daripada wang ringgit, nikmat alhamdulillah. Dan kita pastikan bahawa ini nikmat yang perlu dipastikan bahawa ma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah itu
boleh, harus, boleh dicakapkan. Boleh diberitahu, dimaklumkan kepada yang lain, bukan kerana nak tidak, bukan takabur, bukan ujub, tidak. Tapi memberikan tanda-tanda bersyukur Allah Ta'ala. Jadi kita sama-samalah pada hari ini mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nikmat Allah ini bukan sedikit. Sentiasa kita dapat. Sama ada nikmat hari ini kita juga berpuasa, nikmat juga. Walaupun rasa lapar dan dahaga, tapi ia berupa nikmat. Apabila kita pastikan dapat menilaikan ibadah puasa kita dengan cara macam itu, kemudian disusuri sampai ke peringkat nak berbuka puasa, lagi besar nikmatnya, alhamdulillah. Jadi sudah barang tentu nikmat itu tak dapat dinafikan. Siapa juga akan dapat mengenali akan nikmat yang diperolehi itu sepanjang masa. Ini yang demikian. Pertama yang penting, perkara yang penting nikmat ini pelihara ialah jangan kita kufur nikmat. Maknanya jangan kita salah gunakan nikmat. Dan juga jangan kita tidak mengenali nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Qarun yang tak mengenal itu dari Allah, dia sendiri telah ditelan oleh bumi, di mana harta-hartanya berada dalam bumi. Maka itu dikatakan harta Qarun. Sebab Qarun tak mengenal itu dari Allah, dikata daripada dia sendiri. Itu di antara sifat-sifat takabur Qarun yang kita nak jauhkan diri. Maka yang demikian, berpunca bernikmat juga tadi, kita ni kalau sekiranya benar-benar dapat menilai nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, memanglah sentiasa mengucap syukur, sentiasa melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Nikmat ilmu, nikmat kesihatan, nikmat masa lapang. Sebab itu kadang-kadang kita beraya dengan nikmat juga. Rasulullah SAW kata bersabda, ni'matani maghbuna fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rasulullah bercakap bersabda dua nikmat yang biasa terpedaya manusia dengannya. Apanya dua? Yang pertama sihat. Nikmat kesihatan. Bagaimana terpedaya nikmat kesihatan? Kita sihat, alhamdulillah hari ini. Segar bugar kita. Cukup sihat, alhamdulillah. Jangan habis sihat sudah. Habis sihat, tak sihat kan? Cukup sihat. Syukur. Dari masa sihat ini, maka kita gunakan semasa sihat ini sebanyak-banyak mungkin kerja-kerja yang baik. Atau dikatakan amal yang saleh. Amal itu cakap Arab, saleh pun cakap Arab. Cakap Melayu, kerja-kerja baik. Apa juga kerja-kerja yang baik? Ibadah. Dapat pahala. Mudah sangat dapat pahala. Allah Akbar. Datang ke meja sini pun dah dapat pahala. Lepas ini kan makan, dapat pahala lagi. Makan pun dapat pahala. Allah. Nikmat Allah kita makan. Kalau orang tak makan nikmat Allah, tak makan makanan yang disediakan, bagaimana? Mana pergi makanan itu? Kita buat makanan untuk 500 orang, yang datang 200, 300 lagi kita buat. Ini masalah juga kan? Orang datang untuk makan, jangan marah dia makan. Berapa kali nak makan, makan. Asalkan jangan mudarat sudah. Makan-makan yang banyak-banyak kadang-kadang mudarat, itu kurang sendiri kan? Fikir sendirilah. Jadi apa sebab itu? Kesihatan tadi terpedaya. Jadi kalau tak mengelakkan dia terpedaya, dipastikan kita sihat, kita buat. Mulut, seberapa boleh yang kita buat perkara-perkara yang baik. InsyaAllah, melalui apa pun, melalui tenaga kita ini, kata orang tulang 4 kerat, pun boleh diusahakan. Melalui percakapan yang baik. Senang. Kita yang dikatakan dalam Quran, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Satu saja perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkitkan. Satu perkataan. Kalau banyak lagi bagus. Apa dia berkata? Salam. Tak berat sangat kan? Assalamualaikum. Jawablah salam betul-betul. Waalaikumsalam. Kadang-kadang masalah jawab salam ini satu hal juga.
Terutamanya apabila telefon. Bila orang beri salam dalam telefon, kita jawab salam. Salam aja tak sampai. Tak sampai matlamat salam. Kita salam ini berdoa. Doakan dia supaya sejahtera. Tapi jawab salam saja. Sejahtera. Siapa? Wallahualam. Itu yang silap. Jawab betul-betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tambah lagi. Wa maghfiratuhu. Tambah lagi. Waridwanu. Alhamdulillah. Begitulah Islam mengajar supaya kita banyak-banyakkan perkara-perkara yang baik. Kadang-kadang kirim salam pula. Kirim salam dia, saya kirim salam dengan Tuan Imam. Imam pun jawab Waalaikumsalam. Tak betul. Salah jawabnya. Tak sampai. Pasal yang mengirim itu tadi dengan yang menerima, yang bawa salam, dia daripada Johor bawa pergi ke Perak sampaikan salam. Sampai di sana orang jawab Waalaikumsalam. Apa yang jawab apa dapat? Tak ada dapat. Benar dibawa daripada Johor pergi ke Perak bawa salam. Lepas itu jawab sini bagi salam dia alaihi wa alaikassalam. Atas dia orang yang bawa tadi waalaikumsalam. Orang mengirim tadi alaihi wa alaika, dan orang yang menyampaikan dulu dapat. Ini doa. Sebab itulah kita menerima salam ini dengan penuh rasa bertanggungjawab, rasa sukacitanya kalau orang beri salam kita. Umpamanya kita dalam keadaan yang tak kenal siapa pun beri salam, lalu Assalamualaikum tuan. Siapa pula? Jawablah. Jawab wajib. Waalaikumsalam, jawabkan. Yang beri salam memanglah sunat. Yang jawab wajib. Inilah dia ibadah. Yang wajib lebih afdal, yang sunat lebih afdal daripada yang wajib. Yang sunat lebih paling lebih besar dari wajib. Sebab itu Rasulullah SAW jarang sangat dapat sahabat beri salam dulu. Jarang. Sehingga tuan sahabat berlindung di celah-celah tiang masjid, mengelakkan dia pada Rasulullah nampak beri salam. Kerana dia bertujuan dia nak beri salam dulu kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak. Tak dapat. Rasulullah tetap mendahului. Beri salam awal. Beri salam dulu kepada mereka itu. Menunjukkan bahawa sebaik-baiknya tadi ialah kita beri salam kepada orang dan jawab. Kita jawab sungguh-sungguh. Jawab siapa beri salam tak kira. Asalkan disegel sebagai orang Islam sahaja. Sebab doa yang paling baik itulah dia di antaranya murahnya orang Islam ini berdoakan kepada orang lain sama dia kenal atau tak kenal. Inilah satu pengertian yang kita rasakan bahawa nikmat dalam ayat Islam tadi melalui mukjizat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang dikatakan nikmat juga tadi bahawa al-faragh masa lapang. Dalam hadis Ibnu Labis, kesehatan dan masa lapang. Dua nikmat. As-sihat wal faragh. Masa lapang pun nikmat juga. Dengan sebab ada masa lapang, kita dapat relax, kan? Kita dapat berehat. Kita dapat bersukaria dengan keluarga dan anak-anak dan isteri. Kita dapat itu, dapat ini dengan sebab masa lapang. Tapi ingat, terpedaya kita kadang-kadang masa lapang ini habis biarkan berlalu saja masa lapang begitu. Bila orang minta sedikit khidmat, minta sedikit kerja lebih, saya tak ada lapang. Sibuk, sepanjang-panjang masa sibuk, 24 hours sibuk, busy kata dia. Padahal disibuk-sibukkan. Silapnya kita, mesti minta maaf banyak. Silapnya kadang-kadang kita tak pandai nak menyusun atur masa. Kalau susun atur masa, insya-Allah walaupun 5 minit, 10 minit ada masa lapang untuk diberikan kepada yang berkehendak tadi. Itu sebab kita time management itu perlu diuruskan. Jangan kata kadang-kadang ada yang menjadi istilah pula bagi kita semua. Nak masa orang Melayu, time Melayu kita dia jemput pukul 8 datang pukul 9. Saya tak setuju. Pribadi saya, jangan cakap time Melayu. Masing-masing punya time. Orang Melayu tak cakap macam itu kan. Kita tetap masa
jemput pukul 8, pukul 8. Tapi individu tadi masing-masing yang menjangkakan. Itu soal dia, jangan cakap saya mau Melayu, masa orang Melayu bukan. Jadi masa ini masa lapang tadi yang kita katakan bahawa kadang-kadang tak sempat, kadang-kadang tak dapat, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang inilah dia masalahnya. Dengan keluarga umpamanya. Nak melayani keluarga anak-anak, tak ada masa lapang. Mustahil. Sibuk, kata dia sibuk. Kita maaf cakap. Sampai ada suami isteri nak berjumpa, terpaksa dating kat restoran. Sibuk sangat. Anak nak jumpa bapa dia pun begitu juga. Dia jumpa kat rumah tak ada masa. Subhanallah. Jadi wallahualam saya tak terjebak dalam bahagian yang tersebut. Betul ke sibuk sangat? Sebab itulah kita katakan jangan fikirkan sibuk. Fikirkan masa tadi. Masa yang kita nak gunakan untuk sesuatu itu. Kita atur. Kita susun. Kita programkan, insya-Allah. Ada. Walaupun sedikit sekejap. Akhirnya kalau tidak nanti yang terpedaya. Habis. Berlalunya masa lapang tadi. Sekarang sudah berapa hari? Puasa 13, 14. Lalu sekejap aja. Kasam tu sekejap. Sama je kan? Apa buat? Allah alam. Tak ada buat apa pun. Tunggu aja lah nak buat kuih raya. Itu tahu. Itu ingat keselapan buat kuih raya. Buat baju raya. Buat dansi raya. Semua nak beraya. Itu ada masalah. Jadi inilah masalahnya kita tadi memastikan bahawa dua nikmat kata Rasulullah jangan mudah terpedaya. Tumpang kita ini sihat walafiat, belum ada sakit lagi, insya-Allah mudah-mudahan kita kejarlah masa itu untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu nikmat. Kata ayat tadi juga ujian. Al-baliyah. Ujian. Ujian juga berlaku pada kita. Allah uji. Uji ini tak semestinya perkara yang tak baik. Yang baik pun diuji juga. Kita biasa mengenali ujian bala. Bala itu uji. Bukan bala, bukan. Bala ujian. Ujian Allah uji. Bila diuji baru kita tahu kekuatan kita ni. Kekuatan fizikal, kekuatan kerohanian, spiritual, kekuatan apa? Kekuatan ilmu dan sebagainya, kekuatan keazaman yang diuji. Diujikan kita ini dengan cara berpuasa umpamanya. Boleh? InsyaAllah. Setengah orang yang tak pernah diuji puasa, dia kata orang lain puasa tak makan ya? Boleh mati tau. Tak pernah pun kita mendengar berita mengatakan orang Islam mati puluhan ribu kali berpuasa. Allah Alam, kalau ada dengar, tolong beritahu saya. Tak pernah dengar. Hatta kanak-kanak pun umur 7 tahun, 8 tahun berpuasa, tak mati pun. Sangkan-sangkan ada juga orang-orang yang dewasa, orang tua. Tak maaflah, atau sekarang puasa tak puasa, mesti hidup lagi. Memang tak boleh puasa. Bila saya jumpa dia, kenapa tak puasa lagi? Oh, saya kalau puasa macam putus urat perut. Macam putus. Padahal tak putus pun. Macam putus. Tak boleh daripada kanak-kanak tak dibiasakan. Ini dia peranan melatih tadi. Ujian Allah menguji. Itu yang tak baik diuji, yang baik pun diuji. Kebaikan-kebaikan, kesenangan yang kita peroleh ini ujian Allah. Kesihatan yang diberikan ujian Allah. Kita gunakan apa? Kesihatan kita. Kita gunakan masa lapang untuk apa? Kita gunakan ilmu pengetahuan untuk apa? Kita gunakan kepakaran untuk apa? Allah uji. Dia dah uji, dah tahu. Akhirnya puncak ujian jadi sabar. Sabar. Kesabaran itu menjadi asas dan ujian. Pelajar-pelajar, mahasiswa semua diuji. Susahnya nak belajar. Susah nak ingat. Uji lagi dia exam, peperiksaan. Susah nak skor. Nak dapat di punca pun susah sangat. Macam mana? Susah nak ingat. Uji itu. Maka sebab itu sabar tadi. Hadapilah rintangan dan macam-macam halangan. Sebab itu kata syair Arab, as-sabru kas-sibri bazaraqatan walakin awaqibahu ahla min al-asal.
Sabar seperti dadam. Dadam tahu ni? Dadam tu walaupun kita belum makan lagi dah tahu pahit. Punya kekuatan kepahitan dia menguasai perasaan kita. Berapa orang yang dah makan dadam? Saya sendiri belum lagi, tapi saya tahu pahit. Ini dia masalah dadam tu. Sabar begitulah. Macam dadam ke pahit, nak sabarlah sekejap tuan-tuan. Berapa minit lagi nak buka puasa? 10 minit lagi. InsyaAllah sabar. Jangan bimbanglah. Tak sekiranya ni 10 minit-minit je. Imam dah beritahu ni. Ini sabar ni. Seperti dadam. Walakin awatibahu, tapi akhir sabar tadi ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Siapa tak tahu madu? Semua madu manis. Madu tiruan manis, madu peliharaan manis, madu bukit manis, madu di tebaran pasir manis, semua madu manis. Yang tak manisnya bermadu. Itu aja. Itu pun kalau sabar, insya-Allah. Bermadu pun manis, insya-Allah. Tak percaya cuba. Tapi yang cakap pun tak dulu. Minta maaf lah. Minta maaf sebelah lelaki semua. Ini dia sabar tadi. Memanglah kalau kita pastikan dalam bulan Ramadan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlakunya peperangan al-ghazawat. Semua kebanyakannya bulan Ramadan. Perang. Tak buka puasa perang. Dengan keadaan macam perang pasir berperang. Perang dulu ke macam perang sekarang. Main tembak dari jauh, dentum. Perang dengan pedang dengan panah. Bertemu muka dalam keadaan berpuasa. Masya Allah, ini sabar. Lawan juga, akhir menang. Itulah dia tuan-tuan. Kalau kita nak bandingkan kesabaran, memang sentiasa. Duduk pula di masjid ini. Sabar dia, duduk kadang-kadang susah, duduk bersila. Adalah kursi dan senang bila ceramah, kursi tak lengur. Kan, kadang-kadang kita duduk bersila lama-lama. Tamam bukan tuan-tuan tu, bukan. Tempat lain. Saya sendiri pun gitu juga. Berdiri lagi tengok. Tapi tadi tuan yang kata duduk, tak sedap. Saya tak sampai ke duduk. Pasal kaki saya goyang itu, Datuk tak bawa. Dari segi protokol, dari segi adab tak berapa kan. Bawa kita kaki, kita gantung begitu. Biarlah saya sama berdiri. Tuan duduk, berdiri cover. Jadi sebab itulah kita jadikan bahawa sabar ni alat yang paling penting. Kita lihat contoh orang-orang yang menyertai skim Firda dengan tanah tahun 60-an. Cuba kalau ada anak-anak Firda tanya dia. Tahun 60-an orang yang masuk di Firda memang berkira sangat. Kosongnya 1000, datangnya 100. Oh tak nak. Yang 100 datang tu pun dah masuk balik kampung lagi. Wah, apa jadi abra-abdi kerajaan kita dulu, saya tak sabar. Airnya susah, api elektrik tak ada, jalan raya pun susah, tak sabar. Orang Kedah tahun 60-an tu, saya dalam hidup tak mula. Jadi apabila mereka yang tinggal tadi sabar sampai sekarang, alhamdulillah terima kasih. Bagaimana keadaan orang-orang yang berada di dalam Firda? Keadaannya begitu terjamin, anak-anak berjaya, Masya Allah. Kerajaan menyediakan kemudahan-kemudahan, tanah dapat, rumah dapat, seluruh kemudahan dapat. Kerana berkat kesabaran, sabar. Cuba kita fikirkan begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar semua memanglah ini punca kesabaran, tuan-tuan, punca kejayaan lah sabar. Berkat kesabaran insya-Allah akan mencapai kejayaan. Mana-mana orang. Kita ini bukan dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jahil. Lahir daripada berilmu, tidak ada berilmu kan? Tidak mengetahui satu pun. Tapi tengok proses untuk mendapatkan sesuatu maklumat sampailah mendapat ilmu. Nak dapat ilmu bukan senang kan? Sabaran kan? Sabar. Bertahun-tahun kita menunggu kejayaan. Saya ada di Mesir 4 tahun. Kawan saya 10 tahun. Dia seronok di Mesir sana. Tak tahu masalah sabar, tak. Kita
4 tahun memanglah itu sebaik-baik 4 tahun kan. Tanya dia, seronok dia besar ni pasal apa kata dia. Yang ada musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim gugur. Bila tiap-tiap musim 3 bulan, dia bertukar. Tukar makanan, tukar pakaian, tukar macam-macam suasana tukar. Itu dia seronok sampai 10 tahun. Saya kata 10 tahun boleh buat PhD. Ini masalahnya tamannya dia sabar ke memang dia reka dengan dan lalai dengan suasana cuaca yang macam itu. Ini kita bimbang anak-anak kita janganlah seumpama itu supaya bagi menghilangkan suatu kerugian yang sangat penting tadi di mana kita dah membuang masa yang begitu lama. Itu maknanya ujian sabar. Baik, yang ketiganya at-ta'atu, ketaatan. Taatan ini sudah barang pasti taat. Tahu taat kan? Patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Ketaatan ini kalau kita fikirkan betul-betul bahawa ini adalah satu dari hidayah Allah. Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita boleh dan suka dan mahu untuk mengerjakan perkara baik. Hidayah. Hidayah Allah ini bukan semua orang dapat. Daripada ratusan ribu manusia, berapa orang yang boleh buat perkara yang baik? Segelintir saja. Itu ketaatan. Pastikan ketaatan ini memang kita pelihara, kita jaga ni supaya jangan berubah ketaatan itu. Hidayah kita dapat, bukan hanya setakat hidayah membuatkan perkara yang itu saja, tapi kita minta hidayah itu berpanjangan hingga akhir hayat. Doa yang kita baca dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bukan minta hidayah sahaja, tuan-tuan. Kita minta hidayah itu akhir, sampai akhir hayat. Berterusan berpanjangan hidayah sampai akhir hayat. Kita bimbang dan khawatir kalau hidayah itu tengah jalan saja. Umur 40 tahun dapat hidayah, bagus orang ni. Bayang jemaah gaji, pelajar gaji, kuliah gaji. Umur 45 gaji, bagus. Hidayah lagi. Sampai umur 40, 50, 60 dah berubah. Semakin dekat nak pencen, lagi berubah. Dulu gaji di masjid, dah nak pencen, jangan di masjid pulang. Umpama lah kan. Ini satu perkara, contoh saja tuan-tuan. Tidak ada siapa pun yang berlaku macam ini. Contoh hidayah tadi pertengahan. Dan kita nak tadi, ihdinas siratal mustaqim, berpanjangan gairah kita itu dapat sampai akhir hayat. Sampai kita mati. Sentiasa hidayah Allah dapat kita peluri. Kerana sentiasa lah terbuka, tergerak hati kita untuk membuat perkara-perkara baik. Ada orang tak bisa. Ada orang banyak harta, banyak ilmu, banyak itu, tapi tak tergerak hatinya, tak terfikir, tak terlintas untuk buat kebajikan. Itu tak kan? Itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak boleh kita nak berikan kepada siapa, nak dilatih pun tak boleh. Sedangkan Rasulullah SAW pun tak boleh, tak sanggup untuk memberi hidayah kepada orang yang dikasihi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahawa engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu untuk beri hidayah kepada orang yang kau kasihi, keluarga-keluarga dia. Tetapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada sesiapa juga yang dikehendaki. Tepat sekali, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hati dia tuan-tuan perempuan. Maka ketaatan yang ada pada tuan-tuan sekarang, alhamdulillah, tingkatkan saja. Tingkatkan saja dan perbaiki sebaik-baiknya, sebanyak-banyak mungkin ketaatan itu dapat menjadi kenyataan yang sebenarnya. Yang keempat, yang dibarek, ada 2 minit lagi. Maksiat. Dia bila disebut maksiat ini jangan pula terkejut bersama maksiat. Maksiat ini perkara yang mendatangkan dosa. Jadi bila tiap-tiap orang pasti melalui maksiat, sama ada maksiat zahir, maksiat batin. Bukan zahir atau batin. Zahir boleh kita pastikan, nampak, dirasai, dapat dilihat yang zahir. Yang batin tak dapat. Hati. Dalam hati siapa tahu? Allahu a'lam. Allah saja yang tahu hati kita. Hati ini ada perkara-perkara yang tersirat. Ada yang mempunyai penyakit al-amradul qalbiyah. Sifat mazmumah hati. Maka sebab itu Rasulullah SAW apabila nak didalami akan Isra dan Mi'raj, dibasuh hati itu dengan air Zam-Zam. Bukan makna kotor. Tidak.
tetapi untuk mengajarkan kepada kita bahawa dalam dasar kita ini ada seketul darah, seketul daging yang apabila bersih dan baik lagi itu akan baiklah semua dasarnya. Itulah hati. Hati kita ni kalau hati sudah suka, semua indah belaka. Kan begitu. Kalau hati dah suka, hati dah nak, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi senang. Pasal hati. Hati ini satu perkara yang sangat penting. Dia menjadi mastermind dalam menggerakkan anggota kita kan hati. Biasa gitu kan. Cuma jaga hati itu supaya jangan dicuri. Kadang-kadang hati kita dicuri orang. Siapa yang aja mencuri hati? Perempuan, teman. Perempuan isteri kita. Isteri kita tu rajin mencuri hati kita. Pandai mencuri. Maknanya pandai mengambil hati suaminya. Pastikan para isteri jangan tidak ada sifat pandai mengambil hati suami. Apa pun keadaan, itu satu perkara yang paling penting. Kalau sekiranya isteri tak pandai mengambil hati suami, maka akan berlaku berbagai perbincangan dalam rumah tangga, hubungan suami isteri. Jangan kita fikirkan suami saja mengambil hati isteri, tapi isteri pandai mengambil hati suami. Kalau isteri tak pandai mengambil hati suami, nanti perempuan lain akan mengambil hati suami itu. Jangan bising, jangan marah. Kalau berlaku na'udzubillah zalim ya, itu dia tentara tuan-tuan. Hati ini ada melakukan maksiat. Apa dia maksiat? Sifat-sifat yang mazmumah. Sifat hasad dengki, hati. Sifat riya, hati. Sifat takabur, hati. Sifat ujub, hati. Banyak lagi penyakit-penyakit hati tadi. Maka kita pastikan jangan ada dalam kita ini hati yang melakukan perkara-perkara yang dicela di kehidupan Islam. Ubatnya penyakit hati adalah zikrullah. Yang kedua, maksiat yang zahir. Maksiat zahir, anggota zahir ini barangkali berlaku, kita tak sedar. Maksiat daripada anggota kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kita ingat tak berdosa. Sampai Rasulullah SAW tak bersabda, tarku doa min maksiatun. Meninggal doa itu maksiat. Kita ingat doa, ini bukan wajib, sunat. Mampu Muslim Malaysia pengajaran tolong tegur saya gunakan kuat kuasa yang ada. Dan cukup time, cukup masa berhenti. Sikit lagi, sebanyak ini. Mendengar doa itu maksiat kata Rasulullah. Macam mana maksiat itu? Doa itu kan wajib, tidak sunat kan wajib. Jadi maksiat ialah bila ditinggalkan baca doa dengan cara mencemohkan doa, mengatakan doa, menghinakan doa. Tak gunalah berdoa banyak-banyak apa. Aku dah berdoa 10 tahun dah, apa aku tak dapat. Penat saja buang masa. Itu yang dikatakan berdosa. Pasal apa berdosa pula? Sebab Allah Ta'ala suruh pula, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan aku perkenankan doa kamu. Kalau tak ada doa sudah, ya. Jangan cemohkan doa, jangan perhinakan doa yang Allah Ta'ala suruh berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Maka sebab itulah kita jangan pula menggunakan doa itu bukan tempatnya. Saya berdoa, tak kisah nak belajar, tak kisah nak cari nafkah, tak kisah nak kerja. Doa semata-mata. Tak boleh juga. Kata ustaz kata doa je, tak. Doa itu ada ketika dan ada masa yang sesuai dan ada tempat yang terpuji. Maka seharusnya kita tak lakukan maksiat ini. Dan kalau berlaku juga, maka peluang untuk kita menghapuskan maksiat ini ialah dikatakan tadi apa? Menyebut akan istighfar. Wujudul istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang kita tak tahu kalau perkara itu maksiat, minta ampun Allah. Allah istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyak sangat kan. Ini dia yang antara tadi. Istighfar itu satu antaranya cara-cara surat-surat cara dan syarat-syarat untuk bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun taubat, cuma kita jangan lupa dalam beristighfar ingatkan untuk ibu bapa kita. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Aku minta ampun berlangkau ya Allah akan dosa mak bapak. Jangan lupa. Itulah anak-anak yang saleh mendoakan mak bapaknya. Ampunkan dosa ibu bapa. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya.
di wali-walidayah sikit sangat, dan itu cukup mudah untuk kita baca istighfar untuk mak bapak kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Jika sekiranya ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Dan itulah antara hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala beri hidayah kita semua sekalian dan berterusan berpegangan Allah Taala berikan kemudahan kita untuk menjalankan segala ibadah kita. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah tadi tazkirah sebenarnya dengan Nuzul Quran yang telah disampaikan oleh Sayyid Fadil Tuan Syed Ahmad bin Syed Abdullah, Ahli Majlis Fatwa, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pedoman dan iktibar kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dengan berakhirnya tazkirah itu tadi, maka barilah program pada hari ini. Pihak Jawatan Kuasa Pengelola ingin memohon maaf jika ada salah dan silap serta kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Sekian, kita sudahi majlis yang penuh keberkatan dan gemilang ini dengan bacaan tasbih farah dan surat Al-Nas. Kita dijemput dan disediakan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nur bin Dalimel, Naib Chancellor Universiti Pengurusan Malaysia, serta isteri yang berbahagia Datin Mahbati binti Muhammad, yang berbahagia Dato' Insinyur Wahab bin Ismaili dan isteri yang berbahagia Datin Badriah binti Ismail, Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni, Pengarah Pusat Islam, penolong-penolong Naib Chancellor, dekan-dekan fakulti, ceramah jemputan kita, ketua-ketua jabatan, difti jemputan dan para pelajar yang dikasihi sekalian untuk terwang jamuan bagi persediaan berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah bertempur dengan berani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si ketabahan keluarga